Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk chapter 4 analysis of structure ni saya dah selesai lah yang minggu lepas. Kita dah cover method of join. Kita dah cover method of join, kemudian kita nak tengok macam mana keadaan zero force members, dan yang terakhir kita tengok the method of section. Dan yang method of section ni ada masa kita tak boleh selesaikan terus direct. Kalau kata pemotongan tu kalau kata kita nak buat pemotongan pada structure melebihi daripada 3 truss, kita kena buat menggunakan kaedah method of join, kemudian baru kita selesaikan method of section. Yang ini kita akan guna method of section. Kita akan buat pemotongan pada bahagian yang lain. Lepas tu kita akan selesaikanlah part ataupun truss yang mana kita nak menggunakan method of join. Okay. Minggu ni kita akan cover pada chapter 5, centroid and center of gravity. Okay, yang lepas kita dah ada belajar distribution of load. Awak dah tengok kalau kata distribution of load tu uniform distribution load, bentuk segi empat tepat ataupun segi empat, kita nak cari dia punya titik centroid. Mudah kan? Kita just nak tahu kat mana kedudukan X dan juga kedudukan paksi Y dia. Sebenarnya cerita centroid ni kita nak tahu location centroid ataupun pusat center of gravity dia dekat mana. Kita nak tahu kedudukan paksi X, Y ataupun paksi Z dia. Cuma dalam cerita kita punya syllabus, kita hanya cover dalam bentuk 2D. Kita assume bentuk kita ni Z constant lah, kita assume Z kita adalah constant, jadi kita hanya nak tahu kedudukan kita punya centroid pada paksi X dan juga paksi Y. Okay, jelas kita nak tahu kita punya koordinat. Koordinat kat mana? Okay, contoh awak ada kertas. Kertas awak bentuk segi empat. Kertas awak ni bentuk segi empat tepat. Jadi kita boleh dapat agak lah. Kita bahagi dua kertas ni pada X kemudian pada Y. Kita bahagi dua. Ini kalau kaedah tradisionalnya lah. Dekat mana titik persilangan tu, itu adalah dia punya titik centroid. Maknanya kalau kata kita ada beam yang keras ataupun buku keras lah, kita letak kita ada force kat bahagian atas secara serakan yang sama. Kita punya support dekat bawah ni kita biasa kita letak dekat centroid dia. Kita tahu okey kat mana. Biasa bila melibatkan force kita ada moment. Yang moment tu dia berbeza tau dengan kita nak tahu centroid. Okay, kalau moment dia menyebabkan kita punya objek ni berlaku pusingan. Moment kita berlaku pusingan. Cuma bila dalam keadaan equilibrium, benda tu dia akan berlawanan balik lah. Macam kita belajar dalam thrust, dia akan lawan balik supaya dia dalam keadaan keseimbangan. Kalau kena tension, dia akan balas balik compress. Jadi benda tu nampak still static, tapi sebenarnya dia ada berlaku pergerakan. Okay, kalau kata untuk centroid pula, kita nak tahu okay, dalam kita punya objek ni dekat mana titik centroid. Okay, kalau kata tadi kertas, tempat persilangan paksi X dan juga paksi Y adalah centroid dia. Maknanya kalau kata kita pegang benda ni, saya letak macam ni, saya letak jari ataupun objek, kita boleh macam mana kita boleh balancekan dia. Kalau kata kita ada apa-apa objek yang keras ni, kita boleh balancekan dia hanya pada centroid. Okay. Itu kalau kata kita jumpa bentuk kertas yang segi empat tepat. Segi empat sama, mudahlah kan? Kita boleh buat macam tu. Okay, kalau kata bentuk bulatan pula, macam mana dia punya centroid? Pun masih mudah sebab bentuk-bentuk yang common, bentuk common macam bulatan, segitiga, segi empat,
Semua tu kita ada formula. Kita ada formula untuk cari area dia, kita nak tahu dia punya center kat Y, center kat X, semua tu tak ada masalah. Okay, jadi sekarang ni yang menjadi masalah kalau kita ada komponen, komponen kita dia mempunyai gabungan beberapa bentuk. Dia sama macam saya ajar hari tu, distribution of load. Ada yang segi empat bercampur dengan segi empat tepat. Jadi titik centroid dia dah tak boleh kita buat assumption, dia tak boleh ada dua titik centroid. Dalam satu objek kita hanya ada satu titik centroid. Macam badan awak, kat mana awak punya titik centroid? Pada pusat awak. Dan awak boleh lihat kalau badan awak pusatnya kedudukan dekat mana. Orang lain pula pusat dia dekat tempat lain, kedudukan ketinggian. Maknanya benda tu balancekan badan awak. Sama juga dengan objek-objek. Kat mana pusat ataupun centroid yang membolehkan awak punya sistem tu menjadi balance, dalam keadaan keseimbangan lah. Jadi yang menjadi persoalan kalau kata kita tak jumpa bentuk yang common. Dia melibatkan gabungan beberapa bentuk. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi kita akan gunakan integrated lah. Kita akan guna integration. Nanti dia akan bagi persamaan. Dia akan bagi persamaan. Apa benda yang kita nak kena selesaikan? Okey. Yang ini kita akan cover 5.1, 5.2, 5.3. Center of gravity of rigid body. Okay, apa itu center of gravity dan apa itu centroid? Nanti kita akan tengok balik. Okay, kemudian kita akan tengok centroid of area and lines. Okay, maksudnya apa ni? Centroid of area dia berbeza dengan line. Kalau line dia just melibatkan garisan lah, L. Dia melibatkan L length sahaja. Kalau area dia ada X dan juga Y dia, dia melibatkan area pada sistem tu. Kalau line pada garisan pada sistem tu sahaja. Okay, kemudian kita akan tengok determination of centroid by composite and integration method. Yang ini kita akan belajar, kita akan fahamkan benda yang simple dulu. Nanti bila keluar soalan, ada keluar formula-formula persamaan-persamaan, kita dah jelas macam mana kita nak apply. Benda tu simple, tapi bila dah jadi rumus mungkin kita akan confuse sikit. Okay. Okay, kita akan masuk chapter 5 lah minggu ni. Puan. Ya saya. Untuk test 2 nanti masuk buat berapa tuan? Chapter 4. 4 sahaja? Ya betul. Okay, masih. Tetapi walaupun macam tu chapter 5 ni kena ambil tahulah sebab final memang akan masuk ke 6 chapter. Okay, kita tengok balik semula. Apa perbezaan tadi kita nampak center of gravity dengan perkataan centroid. Okay, kalau center of gravity ni kita nak tahu resultant weight ataupun sistem partikel kita ni resultant weight dia dekat mana, berat dia. Okay, kalau kata centroid kita nak tahu kedudukan dia dekat mana, dia punya X dan Y dia dekat mana, itu dia punya perbezaan. Okay, kalau lihat teori ni mungkin ada yang boleh faham, ada yang mungkin bila buat calculation baru dia jelas apa yang kita nak cuba sampaikan ni lah. Okay, kalau kata awak design satu structure, ni water tank water tank dia kadang-kadang dia tak bentuk segi empat tepat ataupun bentuk cube ke apa ke. Ada yang dia buat gabungan, kalau awak tengok kat sini ada atas tu bentuk cone. Dia ada macam-macam shape kat sini kan. Atas bentuk cone, itu bentuk silinder. Yang ni semispera. Jadi macam mana kita nak tahu centroid bagi objek water tank ni? Adakah titik centroidnya dekat atas ataupun titik centroidnya betul-betul tepat dekat tengah? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat mana kedudukan dia? Kita tak boleh nak identify. Jadi macam mana kita nak tahu lokasi centroid dia? Dia sama dalam konsep kita buat distribution of load. Kita buat pecahan, maknanya kita akan lihat
shape by shape kan. Kita selesaikan shape yang nombor 1 dulu. Lepas tu kita selesaikan shape nombor 2. Yang terakhir kita selesaikan shape nombor 3. Cuma kalau kata kita guna pengamiran ni, macam mana konsep yang kita nak apply? Kita pakai simple example dululah untuk awak nampak lebih jelas. Ini contohlah. Yang ini saya dah pernah terangkan kan, kalau parabola punya centroid, kat mana kita nak cari, apa formula dia. Yang ini saya dah pernah jelaskan dalam chapter 2 ya. Awak baca balik yang bahagian distribution of load, chapter 2 atau chapter 3. Check balik apa formula untuk dapatkan bahagian pada X. Kemudian apa formula untuk dapatkan bahagian Y. Okey. Kemudian kita nak tahu force. Kalau force, macam mana kita nak identify force pada satu diagram ni? Daripada dia punya area. Yang ini kita dah belajar kan? Kita dah belajar. First kita tengok pada shape. Kalau ni kita pecahkan dua lah. Ada dua shape dekat sini. Okay, ni kita nampak ada dua shape. Kita akan buat pecahan. Ni form shape pertama kita ada rectangle. Yang shape kedua kita ada parabola. Parabolik ni kita akan selesaikan lah dia punya area. Area dekat bahagian ni berapa? Area pada bahagian rectangle berapa? Yang ini kita nak selesaikan pada X ke Y. Okay, contohlah kalau kata sistem kita just nak tengok support pada bahagian Y ni sahaja. Jadi kita nak tahu bahagian Y, kita just tengok pada jarak X. Bila nak tengok jarak X, kita just ambil tahu dia punya centroid X1 dan juga centroid X2. Lepas tu selesaikan guna formula jumlah X1 darab A1 tambah X2 darab A2 bahagikan dengan jumlah force. A1 plus A2 lah, nanti dapat awak punya titik centroid pada X. Okay. Kalau kata yang ini pula, yang ni saya tak go through betul-betul detail lah. Saya bagi saya punya sedikit pengenalan yang mungkin boleh awak nampak dia punya analogi cerita untuk chapter 5 ni. Ini konsep. Apa itu center of gravity dan apa itu center of moment. Nanti ini awak boleh baca, saya bagi saya punya center of mass. Center of mass bukan center of moment. Saya bagi saya punya pemahaman dekat awak untuk lebih nampak jelas. Ini centroid, kita tengok centroid dulu. Okay, centroid ni sebenarnya kita nak cari kita punya koordinat X dan juga koordinat Y. Kita nak cari X dan kita nak cari kita punya Y koordinat dekat mana titik pusat yang akan membuatkan sistem awak ni balance. Yang lepas kita pernah tengok kalau rectangle. Okay, contoh rectangle yang pertama ni kat mana center, titik center awak? Okay, kalau kata awak nak tengok untuk X. Untuk X, B bahagi 2. Untuk Y, H bahagi 2. Dan area pula B darab H. Okay, kalau kata untuk bentuk segitiga. Okay, kalau bentuk segitiga macam ni, macam mana nak selesaikan? Ada setengah tu, dia pecah lagi kat sini. Ada setengah, dia boleh terus selesaikan, terpulang pada awak. Apa rupa yang awak nampak ni, selesaikan. Kalau kata tak boleh terus selesaikan dia punya titik centroid, pecahkan dalam dua bentuk. Kalau apa yang awak nampak bentuk yang wujud dekat dalam awak punya sistem tu. Ni banyak awak kena buat revision semula lah. Bahagian distribution of load tu saya ada terangkan macam mana nak dapatkan X dan juga Y. Okay, sekejap. Bila tengok macam ni kadang student dia tak jelas. Okay.
kita tengok nanti dalam slide awak boleh go through lah. Dia ada terangkan sedikit konsep of centroid beberapa bentuk. Okay, contohlah kita ada quarter circular area 1/4 daripada bentuk circle. 1/4 daripada bentuk circle. Kat mana titik centroid dia? Kat mana? Kita ada pada X, kita ada pada Y. Kemudian kita nak tahu area. Ni common shape lah. Kalau kata untuk 1/4 circle, ni 1/4 circle bulatan, titik centroid X dia adalah 4R. R ni adalah radius awak bahagi 3 pi. Kat sini dia punya titik centroid. 4CX dia. Ni X awak. Okay. Kat mana kedudukan Y dia pula? Kedudukan Y dia pun 4R bahagi 3 pi dekat sini. Tapi dia dalam soalan dia takkan simply bagi kat awak macam tu. Kita akan bagi persamaan, kita akan minta awak untuk selesaikan. Okay. Untuk area, area awak tahu kalau kata bulatan rumus dia pi r kuasa 2. Tapi kalau kata bentuk ni 1/4 daripada satu bulatan, bahagilah dengan 4. Ni area untuk quarter circular area. Okay, seterusnya kalau kata kita ada semi circular area, separuh bulatan. Ni 1/2 bulatan. Okay, kalau kata bentuk macam dekat atas bulatan dia, kat mana titik centroid X? Okay, kalau kata awak tengok ni, titik centroid untuk X, awak dah dapat predict dia ada dekat tengah-tengah. Dia dekat tengah-tengah. Manakala awak punya kedudukan Y tu awak tak tahu. Jadi titik centroid, kita akan assume, kita akan assume sini adalah R awak, radius awak. Ni negatif R lah kalau kata guna koordinat. Kita nak tahu dekat koordinat dia kan. Ni kosong. Jadi awak nampak titik centroid, bulatan ni awak bahagi 2, dia kedudukan X dia dekat kosong. Sebab tu awak punya titik centroid untuk X, koordinat dia kosong. Untuk tahu Y pula, kita akan pakai 4R bahagi 3 pi. Dia duduk dekat sini. Ni kalau kata dapat soalan, kita boleh terus selesaikan kalau kita tahulah konsep. Ada masa kita nak minta awak buat pembuktian. Bila nak kena buat pembuktian, nanti saya buat contoh untuk buktikan quarter circular dengan semi circular area. Betul tak apa yang disampaikan dalam tabel ni? Okay, kalau kata area dia pula pi r kuasa 2 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Satu bulatan pi r kuasa 2 bahagi 2. Jadi formula dia pun bahagi 2. Ni nanti kita tengok ada macam-macam bentuk. Bentuk elips, lepas tu ada bentuk parabolik. Kita ada spandrel punya shape, parabolik spandrel. Jadi macam mana dia punya kedudukan, ni koordinat lah. X dan juga Y ni adalah dia punya koordinat. Koordinat X, Y dalam sesuatu sistem. Dalam sesuatu sistem. Sebab macam yang ini, ada setengah orang dia confuse kenapa kosong. Kalau awak baca dalam koordinat, titik sini kosong, sini R. Kalau kata radius awak 2, sini negatif 2. Dia punya panjang 4. Kedudukan sini kosong. Panjang bulatan ni 4. Tapi untuk koordinat, X dia kita tahu ada dekat, kalau kata yang ni, X dia 0, 4R bahagi 3 pi. Dia biasa shape-shape yang biasa budak ataupun student confuse ni, walaupun kadang kita faham. Cuma kita macam kenapa nak kena kosong pula? Kita sekarang baca sistem koordinat untuk centroid. Okay. Kalau kata shape yang bawah, circular sector ni, bentuk circular sector awak boleh perhatikanlah dekat sini. Macam shape dia ada dekat, dia mirror. Kat mana area yang boleh mirror?
Kalau kata awak lipat 2, shape dia sama, dia mudah, awak boleh lipat benda tu. Kalau kata dia mirror, dia tak sama shape, kita tak boleh guna konsep lipat. Okay, kalau kata yang bawah tu, kita nak tahu X. X, kedudukan X ni dekat mana dia punya koordinat. Yang tu kita tak boleh sebab kalau kita lipat benda ni, bentuk circular sector ni, ini tindih dekat sini, dia tak sama shape. Jadi awak kena gunakan formula ni lah, 2R sin alpha bahagi 3 alpha. Okay, tapi kalau koordinat Y, awak lipat. Yang bahagian bawah ni bawa pergi ke sini, awak akan dapat shape yang sama. Bila awak lipat, okay, automatik kita tahu kat sini adalah centroid untuk Y dia. Y dia dekat area ni lah, area kosong ni. Cuma nanti kita kena cari X baru kita tahu, okay, kat sini rupanya dia punya titik centroid. Okay, jelas nanti area semua tu awak boleh refer lah dekat table dekat dalam slide. Okay, yang ini shape yang saya dah cerita tadi tu. Kenapa dia kosong kat sini? Kenapa kosong kat sini? Kalau kata semicircular ni, boleh juga kosong dia dekat Y. Jadi shape dia macam mana? Jadi shape awak akan jadi dapat macam ni lah. Kalau kata circular awak dekat sebelah sini. Sekejap. Dia nampak tak berapa center kan? Contohlah, awak anggaplah bulatan saya ni bulatan sama besar. Okay, kalau kata macam ni, paksi X kita lipat dia tak sama. Paksi Y kita lipat dia sama. Jadi dekat Y, X dia kita tak tahu berapa. Y dia kita automatik boleh tahu kosong. X ni koordinat dia kita kena carilah. Koordinat dia sama dengan 2R bahagi pi. Itu je dia punya konsep. Rupa dia tak semestinya keluar soalan dia duduk kat atas macam ni bulatan. Dia boleh duduk dekat bawah macam ni juga. Tapi untuk dapat koordinat kosong, konsep dia bila awak lipat bertembung, bentuk dia mesti sama. Maknanya kalau mirror tu, shape dia apa yang awak nampak, sebelah sana pun akan dapat yang sama. Okay, automatik boleh kita terus assume dia punya koordinat dekat kosong. Okay. Ni center of particle, sekejap Ni nanti boleh tengok slide balik. Ni saya terangkan cara saya lah. Okey. Centroid. Kalau awak nak cerita tentang centroid, kalau awak nak cerita tentang centroid ni, dia banyak, dia boleh berkaitan dengan weight, apa yang awak nak cari dekat sistem tu. Mass, kita ada area, kita ada volume. Kita boleh juga tengok centroid menggunakan pressure. Bila kita nak buat pengamiran, kita boleh integrate dia terhadap weight, kita boleh integrate dia terhadap mass, kita boleh integrate dia terhadap area, kita boleh integrate dia terhadap volume, kita boleh integrate dia terhadap pressure. Macam-macam. Yang sebenarnya kita nak tahu location of specimen ataupun awak punya objek tu. Location ataupun kita katakan dia punya koordinat. Koordinat dia lah. Dia punya X dan juga Y. Koordinat pada sistem awak. Kat sini kita assume Z constant lah. Z constant. Kalau kata awak nak tengok pada Z tu ada nilai, mungkin salah satu X, Y dan juga Z tu salah satu mesti constant. Kalau awak nak tengok pada Y dan juga Z,
maknanya X awak constant. Cuma saya normalizekan benda tu, kita cari X dan Y dan kita assume Z tu dia constant. Ada beberapa common shape macam awak boleh tengok tadi yang saya dah tunjuk dalam table tu, macam bulatan, segi empat paling mudah lah kalau dapat. Segitiga pun kita jangan silap, 1/3 tu nanti kita nak refer daripada mana, yang daripada 90 darjah dia tu ke belah mana yang awak punya shape segitiga. Kalau kata ada bentuk parabolik, macam mana dia punya koordinat pula? Sebenarnya mudahnya bila awak dah tahu X macam mana, Y macam mana. Tapi tak boleh kita sekadar hafal rumus. Kita kena tahulah shape tu sebenarnya macam mana. Ada masa awak punya bentuk kotak berdiri tegak, awak punya bentuk kon daripada atas common macam gini. Katalah common, kon awak macam gini kan. Bolehlah awak pakai formula X dia yang macam mungkin dalam paper, tapi kalau kata bentuk macam ni, formulanya sama, cuma X dan Y tu kita kena betul-betul identify. Formula dia boleh twist lah, dia boleh twist paksi tu. Kita tak boleh sekadar hafal rumus, kita kena tahu shape yang rumus tu refer macam mana. Okey, kalau kata untuk cari titik centroid, untuk cari titik centroid yang lepas kita dah tahu formula dia. Okey, contohlah kita nak tengok titik centroid ataupun koordinat bagi X. Okey, kita akan buat jumlah XI darab area I bagi jumlah AI. Ingat lagi tak rumus ni yang kita buat lepas kan? Kita tengok distribution of load tu. I ni kalau kata kita ada dua bentuk. Kalau kata kita ada satu bentuk segi empat je, direct kita boleh ambil kita punya titik koordinat tu. Okay, kalau kata dia melibatkan lebih daripada dua bentuk. Awak nak analisis dia, katalah ada segi empat tepat, kemudian kita ada segi tiga. Kita kena gunakan formula ni lah. Contoh tadi, kita punya sistem, kita punya sistem ni macam ni. Beam awak, contoh ni beam awak. Okay, kalau kata awak punya shape macam ni. Ingat formula. Jadi kita kena keluarkan, kita kena lukis lah. Kita kena lukis, kat sini kita ada dua shape. Satu bentuk segi empat tepat, yang kedua kita ada segi tiga. Kita kena carilah dia punya X1 dekat sini apa dia, X2 apa dia. Lepas tu kita kena cari dia punya area. Area ni force lah. Area 1. Okay. Jadi bila kita buat kembangan, X koordinat dia sama dengan X1 darab A1 tambah X2 A2 bahagi A1 tambah A2. Ini kalau kata bentuk yang simple. Dalam shape, dia tak boleh kata kita mesti jumpa bentuk yang simple macam ni je. Ada masa kita boleh kata kita akan jumpa rupa yang macam ni pula. Okay. Katalah awak jumpa bentuk macam ni. Macam mana kita nak selesaikan dia punya titik centroid? Bila kita nak selesaikan titik centroid, ini saya dah teradvance sikit lah. Kita akan buat bentuk, kita akan carilah segi empat tepat ni. Lukis, kira satu-satu segi empat tepat.
Awak lukis. Ni dah ada berapa banyak shape segi 4 tepat pula. Awak nak kena buat kembangan dekat nak kira awak punya titik sentroid X. Sebab itulah kita gunakan kamiran ataupun kita guna integration lah untuk mudahkan awak punya pengiraan. Okey, ini kalau kata kita berdasarkan area. Area. Kita cover sampai area je. Mungkinlah saya tunjuk sedikit. Ada juga kita boleh tengok volume. Kita tak masuk sampai 3D, kita just 2D je lah. Kita baca pada X dan Y. Okay, kalau kata kita nak tengok pada volume sama juga. Kita tengok dia punya centroid satu bentuk ni, unknown-nya VI bahagikan dengan jumlah volume I. Tadi area dah boleh nampak kan, kita relate balik dengan distribution of load tadi. Okay, kalau kata terhadap mass pula pun sama konsep. Jumlah XI mass I bahagikan dengan jumlah mass I. Dia punya konsep nanti refer yang ini je. Dapatkan titik centroid setiap shape, darabkan dengan dia punya kalau kata yang ni kita nak tahu area, darabkan dengan setiap area yang awak punya titik centroid. Jumlahkan dia, bahagikan dengan jumlah area setiap bentuk yang awak dah decide tadi. Ni kalau kata nak tahu koordinat X. Okay, macam mana kita nak tahu koordinat Y pula? Sama je. Kalau tadi terhadap centroid X. Kalau kata kita nak tahu Y, kita carilah dekat YI. Jumlah AI. Kalau kata nak tahu Z, contoh kalau kata awak nak jumpa Z. Sama juga, kita tengok centroid Z pada setiap shape awak, area dia bahagikan dengan jumlah area semua shape awak tadi. Okey, ini yang pemahaman awak kena tahu centroid ni dia nak balancekan something macam badan. Tadi kita dah cerita badan awak mudah, awak tengok pusat awak, situlah awak punya titik centroid dalam badan. Kalau kata buku bentuk shape dia senang, segi 4 tepat. Tapi kalau macam saya punya pencil box ni, shape dia bukan segi 4 tepat saja, dia ada bucu sikit, dia ada bucu sikit. Jadi kat mana titik centroid? Kalau kata kita ada objek, kita bolehlah agak-agak. Tapi takkan kita nak buat uji kaji, kita nak test setiap satu point kan? Kita nak test setiap satu point ni kat mana? Jadi nak jadi engineer, kita kena bijak. Nak kena bijak macam mana? Gunakan formula untuk dapatkan benda yang mudah. Formula ni sebenarnya nak simplifykan benda apa yang kita belajar. Nak dapatkan centroid satu sistem, macam mana dia punya kaedah? Pakai je konsep kamiran. Ataupun awak pecahkan ni kepada beberapa bentuk yang mudah. Common shape lah senangnya. Tengok common shape tu, shape awak punya structure ni apa yang awak nampak? Segi 4 tepat. Pecahkanlah dia pada segi 4 tepat. Kalau kata nak apply balik pada aplikasi luar. Yang penting kita nak balancekan awak punya centroid. Jadi titik awak centroid tu kita tulis X bar dan juga sebagai Y bar. Kita integratekan dia lah. Kalau kata kita nak integrate, ini yang kita belajar. Nak kena shapekan dia satu-satu. Kalau kata ada sampai segi 4 ni ada sampai 100, takkan awak nak buat sampai 100 dia punya panjang ni kan? Tapi dalam soalan kita akan mudahkan dia. Untuk dapat X bar, rumusnya kamikan X terhadap DA, area, bagi bezakan kamikan DA. Ni dia simplifykan lah daripada semua ni, cerita yang ni semua ni, kita simplifykan macam ni. Ni kalau kata untuk Y punya Y bar, rumusnya
kita bezakan Y terhadap DA bahagi jumlah DA. Ini konsep lah, konsep. Okay. Kita nak mencari centroid pada sistem. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, setiap partikel dia ada weight. Each particle have their own weight lah. Has a weight. Jadi kalau dalam konsep centroid ni dW. Okay. Ni nanti awak boleh apply kalau kata dia punya area tertentu, kita akan pakai dA. Ini kalau untuk center of gravity. Center of gravity dia melibatkan resultant force lah. The resultant force of this particle is the total weight of the body. Macam mana kita nak tahu resultant force bagi satu partikel tu? Jadi kalau kata kita nak tahu dia punya resultant force adalah jumlah berat bagi sesuatu sistem awak. Okay, contohlah. Kalau dia melibatkan awak ada paksi X dan juga Y. Kita ada satu partikel. Partikel awak ni kita akan assume lah dia pada X dan juga pada Y. Arah dia. Kita akan bagi awak X apa dia punya bacaan, Y apa dia punya bacaan. Jadi kat mana koordinat bagi sistem awak ni? Kita tahu benda ni ada dW, maknanya dia ada weight-nya. Jadi partikel ni kita tahu dia ada weight. Jadi kat mana dia punya titik centroid ni? Kita nak tahu kita punya titik centroid untuk X dan juga titik centroid untuk Y. Kalau ikut pemahaman dalam satu sistem yang seimbang dalam keadaan equilibrium, jumlah force sama dengan kosong. Jumlah force sama dengan kosong. Jumlah moment kat Y pun sama dengan kosong. Ini dalam keadaan keseimbangan lah. Jumlah moment dekat X pun sama dengan kosong. Kalau kata ada jumlah moment untuk Z pun sama dengan kosong. Semua dalam keadaan keseimbangan, jumlah force dan juga jumlah moment adalah kosong. Jadi macam mana kita nak integratekan dia? Ini dia berkadaran dengan awak punya berat. Jadi W dia mematuhilah kamikan dengan dW. Kalau kata kita nak bezakan pada Y, moment Y dia berkadaran, salah saya dia, sekejap, saya dah. Kalau kata pada Y terhadap W, dia punya ni, awak punya persamaan dW.
Jadi ni nanti awak akan dapatlah daripada ni. Saya tulis sini. Awak akan dapat Y awak sama dengan Y dW bahagikan dengan W. Ni dia punya centroid dekat Y. Kalau kata X, macam mana untuk X? Sama juga untuk X. Ni X. Jumlah XW sama dengan X dW. Jadi kita dapat titik centroid X jumlah ni kita akan biasa kita akan bagi persamaan dia lah untuk awak selesaikan. Bahagikan dengan W. Okey. Kalau kata Z, Z pun sama. Z W sama dengan jumlah Z di W. Jadi kalau kata centroid Z, jumlah dW. Ni dia punya konsep macam mana dia kembangkan. Jadi kita boleh buat satu assumption bahawa ni ada yang tak masuk pun. Macam kita tak cover untuk volume, tapi tak apalah, kita belajar je. Kesimpulannya, untuk center of gravity kalau kata kita nak tahu kita punya titik centroid untuk X, rumusnya jumlah dia punya, awak kami integratekan koordinat pada partikel X, maknanya awak kena dapatkan titik centroid bagi setiap shape awak, bezakan dengan dia punya, kalau kata ni awak nak buat weight, bezakan dengan kalau kata area, force bahagian bawah semua area tu buat semua force. Tapi untuk gravity kita tahu dia berkadaran dengan awak punya weight of the body. Jadi dW lah. Bahagikan dengan W. Integrate. W pun boleh. Ataupun mudahnya kita tulis macam ni lah. Sebab nanti dalam buku awak akan banyak jumpa bezakan dW. Kalau kata Y, sama juga, bezakan koordinat pada setiap satu shape awak dekat Y, dW bahagikan dW. Integratekan dia. Dan yang kalau kata ada Z, awak nak study bahagian Z, koordinatnya macam mana? Integratekan koordinat setiap partikel ataupun shape awak yang bentuk Z terhadap weight dW. Apa itu? Apa itu X bar? Apa itu Y bar? Dan apa itu Z bar? X bar, Y bar dan juga Z ni adalah koordinat of center of gravity. Nanti saya masuk yang area dulu, kemudian baru saya masuk line. Nanti saya akan cover area dulu, betul baru saya masuk line lah. Kalau area kadang awak lagi familiar. Ada setengah orang, kalau line ni nanti kita dah masuk dekat formula, rumus-rumus apa semua, awak dah pening. Jadi kita fahamkan area dulu, lepas tu baru kita buat untuk line. Untuk line ni kita back balik lah. Apa yang X, Y dan juga Z. Ini adalah koordinat
of each particle awak. Kalau awak tengok yang hari tu distribution of load, setiap awak punya center untuk centroid awak punya setiap shape. Lepas tu baru awak kena bezakan dia. Ni DW lah. Ataupun ni kita tulis the small size awak. Okay. Kalau kata kita ada center of mass, sama juga awak bezakan dia pada terhadap DM ataupun mass awak. Okay, kalau kata kita ada center of mass. Okay, kalau belajar secara teori ni, mungkin kita tak berapa nampak lagi lah. Tapi nanti biasa kita tahulah kalau center ni DW awak sama juga GDM. Weight sama juga mg. Mass darabkan dengan gravity. Tu nanti bila ada contoh aplikasi dia, mungkin awak nampak lagi jelas. Ni nak tahu centroid of mass. Sama dengan X sama dengan jumlah. Ini yang koordinat of each particle. DM ni mass lah. Integratekan dengan DM. Kalau kata Y pun sama juga, integratekan koordinat of each particle. Ataupun small size awak tu awak kamikan dia. Tak perlu awak nak kira setiap satu tu slice. Kalau kata ada 100 slice ataupun 100 potongan, nanti awak nak kena kira setiap satu. Takut nanti kita jadi lambat lah. Kalau nak tahu koordinat Z, sama. Z. Cuma awak kena belajar macam mana kita nak integrate. Setiap persamaan tu kita nak integrate. Kalau kita nak integrate benda X, X sahaja yang kita integrate. Kalau ada huruf selain daripada tu, tak terlibat. Okay, yang ni kita just ambil maklum je lah. Kita ada juga ni center of mass dan juga center of gravity. Weight dia sama juga M darab gravity. Mass awak darabkan gravity lah. Mass ni mesti dalam kg. Okay. Kemudian kita ada centroid. Centroid. Centroid is the geometry center of a body. Pun secara bahasanya kita kata centroid ni tempat yang mengimbangkan sistem awak. Maknanya kalau kita pegang kat situ, seimbanglah dia. Macam manusia kalau dia tak ada pusat, badan dia tak seimbang lah. Pusat ni lah yang mengimbangkan badan kita. Okay. Bila kata ada perubahan shape ke apa ke, awak nak kena belajar balancekan balik badan awak. Macam tu lah. Okay, contoh kita nak tahu centroid of a volume. Ni dalam 3D. Kalau 3D kita tak cover lah sebenarnya, tapi kita ambil tahu je. Central volume. Kemudian kita ada centroid of area.
yang rumus-rumus ni awak kena salin lah. Melainkan awak boleh hafal, tak jadi masalah. Kalau tak boleh nak hafal, kena salin Kalau kata untuk centroid volume, kita tengok pada X sama dengan, kita kamikan centroid untuk partikel X terhadap dV bahagi integratekan dV. Kalau kata nak cari dekat Y bar, kita nak cari centroid pada Y bar ni, integratekan koordinat bagi semua partikel Y yang small size tadi, kita kamikan terhadap dV bahagi dV. Kalau ada Z pun sama. Z dV ni lebih kepada banyak kita nak kena buat pembuktian lah. Kita kena buat pembuktian. Okey. Itu kalau kata volume. Kalau kata area sama je, kita apa yang kita kamikan terhadap apa. Kalau kata X, kita integratekan centroid X terhadap dA bahagi dA. Kalau kata Y bar, kita integratekan Y punya centroid terhadap dA, area dA. Dan last Z. Masa distribution of load tu kita tahu satu sistem tu tak adalah bentuknya terlalu banyak yang kita nak slice. Tapi kalau kata untuk chapter 5 ni, kita kena slice dia terlalu banyak shape. Kemungkinan awak ada segi 4 tepat tu mungkin ada sampai 10, kemudian ada segi 3 tu 1. Jadi kita nak kena buat setiap jumlah sampai 11 kali kan. Instead of kita buat 11 kali, kita buat integration je. Ni beza bahagikan dengan dA. Okay. Untuk centroid of line, kita ada centroid of volume, centroid of area, dan yang terakhir kita ada centroid of line. Kita ada yang terakhir centroid of line. Okay, macam mana centroid of line pula? Contohlah centroid of line ni. Kita ada satu sistem. Y dan X. Kita assume seolah-olah kita ada satu segi, kita ada 1/4 bulatan lah, senang. Okay, kita nak tahu dekat area ni. Kita nak tahu kat area ni. Jadi inilah DL awak. Line ni, kita nak tahu kat line ni. Okay, ini line. Maknanya kita tak melibatkan area lah. Katalah garisan awak ni Y sama dengan Fx. Jadi kat mana awak punya X, kat mana awak punya Y, macam mana awak nak tahu? Line ni titik centroid dia, contohlah kat sini dia punya titik centroid C2 ni kan. Okay, kat mana awak punya, macam mana nak dapatkan awak punya Y bar dan juga awak punya X bar? Macam mana? Kita kamikan je X sama dengan bezakan X terhadap DL. Ni DL awak tadi kan. Bahagikan dengan
DL. Kalau kata nak tahu Y bar sama dengan, ni tak berapa nampak, nanti kita buat rumus mungkin boleh nampaklah sikit. DL. Okay. Untuk differential length, differential DL ni, differential length DL, kita akan use Pythagoras theorem lah, theorem Pythagoras. Ni kita akan using Pythagorean theorem. Yang ni awak ada belajar kan dulu. Kalau kata kita ada segitiga ni, C, kita ada A, B. Jadi nak dapatkan C ni macam mana? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Nampak familiar kan? Jadi kita go through step by step. Kalau saya terus buat dalam bentuk DL, mungkin awak tak nampak. Okay. Jadi C dia sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. Sekarang ni kita dah tak ada A dengan B dah. Kita nak dalam koordinat X dan juga Y. Jadi A ni katalah X, Y ni B awak. Okay, apa dia punya formula? Kita nak dapatkan DL. DL sama dengan dx kuasa 2 tambah dy kuasa 2. Jadi DL awak punca kuasa dx kuasa 2 tambah dy kuasa 2. Okey, jadi persamaan ni awak boleh simplifykan lagi. Boleh simplify. Awak nak dalam dx ke awak nak dalam dy? Okey, contohlah okay, kalau kata awak nak tahu y sama dengan fx. Kalau nak tahu x sama dengan fy. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Kita nak dalam ni, okay, dl sama dengan dx kan tadi. Dx kuasa 2 ni kita bahagikan dengan dx. Kita bahagikan dia dengan dx kuasa 2 juga. Jadi dia akan jadi 1. Punca kuasa ni still ada. Dia dx bahagi dx kuasa 2 tu dia akan jadi 1 lah. Yang ni akan dapat dy bahagi dx kuasa 2. Kita nak bezakan terhadap dx. Sebab semua kita bahagikan dx tadi. Okay, kalau kata dy pula sama juga, yang ini tadi dx. Dx bahagikan dengan dy kuasa 2. Dy bahagi dy kuasa 2 akan dapat 1. Awak bezakan terhadap dy. Jadi kita boleh selesaikanlah nanti awak punya persamaan. Okay. Tadi saya dah ceritalah. Sebenarnya kita nak dapatkan centroid setiap satu benda tu, kita akan buat slice by slice. Jadi bila kita buat kamera ni, dia dah membantu kita untuk menyelesaikan soalan awak lebih mudah. Okey, sekejap. Oh, dekat saya dia tak masuk, sorry. Okey, attendance sambil-sambil tu jangan lupa Dia secara teori ni mungkin dia nampak macam tak berapa nak faham. Tak berapa nampak nak faham lagi. Tapi awak kena kukuhkan dekat kawasan ni. Kukuhkan
Maknanya nanti selain daripada shape yang saya akan bagi, awak kena cuba carilah bentuk-bentuk yang lain supaya kalau kata keluar soalan bentuk circle macam mana, quarter circle macam mana, kalau kata triangle macam mana nak selesaikan. Kita tak boleh saya tak boleh nak tunjuk satu demi satu, kita just ada berapa minggu je kan, nanti kita nak masuk dalam composite pula. Maknanya kalau kata ada persamaan tu apa semua, macam mana kita nak selesaikan. Jadi kita cubalah, kita cuba buat apa yang terdaya. Okey, saya tunjuk satu contoh dulu. Yang lain ni kita buat minggu depan. Sekejap. Minggu ni saya cuba cover yang area. Kalau kata yang area ni awak boleh faham, nanti yang untuk line tu dia dah jadi mudah lah. Awak dah nampak bayangan macam mana benda tu berlaku sebenarnya. Okey. Sekejap. Okey, ini Okey. Cuba awak salin soalan yang ini. Kita ada quarter circle. Kita ada quarter circle. Shape quarter circle ni 1/4 circle lah. Okey. Soalan akan bentuk macam ni lah. Dia bagi awak 1/4 circle ni pada kuadran 1. Kalau dekat kuadran 1, okey. Kita tahu koordinat kita X dan juga Y akan jadi positif. Ni kita punya centroid. Ni centroid kita. Kita nak tahu centroid kita kat mana. Okey. Sekarang soalan ni kalau saya perhatikan sebenarnya dia just nak tengok awak. Dia nak tahu centroid Y je lah kot kat sini. Kalau kata bentuk ni X awak pun sama dengan Y. Kalau awak tengok shape dia lah. Awak boleh lipat macam X dengan Y tu dia bertindih cara V dia tu kan. Cara V. Jadi automatik kita tahu X dan Y dia sama. Kalau kata quadrant circle ni. Quarter circle ni dia punya X dan Y sama. Okay, tapi tak apa kalau kata tak faham, nanti kita boleh buat juga bahagian X. Kita boleh buat juga bahagian Y. Kita cuba buat bahagian Y lah sebab kat sini dia ada bagi Y punya persamaan. Okay, contoh. Yang ini dia nak tahu Y lah. Okay, DA dia dah bagi. DA awak, kamiran A awak ni, dia dah bagi persamaan dia sama dengan Y dx. Ni dah bagi dalam soalan. Okay, titik centroid maknanya dari untuk bentuk quarter circle ni, dia dah buat rumusan. Area merah ni adalah titik centroidnya. Untuk satu sistem. Okay, contoh dekat area ni lah. Dekat area ni, inilah dia punya titik centroid untuk shape ni lah. Okay, dekat area ni. Dia punya area sama dengan Y dx. Okay. Ini pula apa? Awak punya radius. Radius, kita ada R kat sini. Ni X awak lah. Ini Y awak. Maknanya X dengan Y awak sama je. Sekarang kita nak tahu titik centroid. Okay. Formula yang diberi untuk X, kita selesaikan Y lah. Kat soalan ni kalau kita dapat tackle sebenarnya kita nak tahu Y. Okay, kalau kata Y kita tahu dia punya kita kamirkan keseluruhan ataupun titik centroid awak punya partikel X ni terhadap DA, terhadap DA, bahagikan area bagi quarter circle. Okay, quarter circle area bulatan berapa? Okay, kalau area circle, area bagi circle sama dengan pi r kuasa 2. Kalau kata 1/4, jadi area bentuk segi 4 ni
1/4 lah. 1/4 pi r kuasa 2. Okey, kita cuba selesaikan soalannya. Okey. Kalau macam ni kita nak nanti sama juga. Kalau kata untuk x bahagi 2. Dia bentuk dia dekat sini lah nanti. Okey, soalan ni kita selesaikan untuk y, dia bagi y je. Kalau x bagi 2. Automatik kita tahulah sebenarnya. Ni common shape biasa kita dah boleh predict. Common shape kita dah boleh predict. Okey. Kita cuba selesaikan dulu. Menggunakan formula-formula yang dia dah bagi tadilah. dA ni formulanya y dx. Okay, y dia punya centroid bagi shape pink ni y bahagi 2. Okay, kita selesaikan. Kita dah tahu tadi. Kita akan pakai formula ni lah. Masukkan dalam rumus je lah. Masukkan dalam rumus. Y centroid, kita nak tahu centroid y bar. Y bar sama dengan kita kamikan dA bahagikan dengan area ataupun dA. Ni sama je. Ada yang awak boleh jumpa bezakan dA. Tapi ada setengah orang dia dah tahu dah benda ni dA. Jadi dia akan dapat A. Okey, kita selesaikan. Masukkan setiap maklumat yang kita tahu. Y bar sama dengan, kita nak integrate apa? Y, koordinat Y partikel ni, dia punya Y bahagi 2. Dekat sini Y bahagi 2. dA dapat Y dx. Ni kita just tulis balik je formula yang dah diberi. Bahagikan dengan area bagi paruh 1/4 bulatan. 1/4 pi r kuasa 2. Okey, sekarang macam mana kita nak selesaikan? Y bahagi 2 darab dengan Y. Okey, ni kita boleh kembangkan dululah. Y sama dengan 2 kita bawa keluar. 2. Ni dapat Y kuasa 2 dx. Yang bahagi 2 ni kita dah. Okey, sekejap. Sorry. Kalau saya buat macam ni nanti awak tak faham kan? Dua bahagi 1/4. Okey, yang ni awak kembangkanlah dulu. Okey, jap. Yang mudahnya awak keluarkan 1/2 bagi 1/4. Kat depan tu. Jadi
Y darab Y dx bahagi pi r kuasa 2. Jadi awak asingkan yang ada nombor, jadi tak pening. Yang ni awak buat, bahagikan akan dapat 2 lah. Yang ni dapat 2, dy awak akan dapat ini 2. Y kuasa 2 dx bahagikan dengan pi r kuasa 2. Yang ni bahagi dapat 2 Okey, sekarang kita nak selesaikan. Okey, sekarang awak punya integration ni awak tak boleh nak solve kan? Kenapa tak boleh solve kan? Sebabnya dia y. Kita nak integrate ataupun kita nak kamikan x. Jadi kita kembangkanlah. Kat situ kita nampak y kuasa 2. Kat mana y kuasa 2 kita nak refer mana? Y kuasa 2. Ingat tak ada dekat sini? Sekejap, sorry kalau saya highlight merah nanti tak nampak. Ni tengok kat sini kita ada dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan r kuasa 2. Okay, saya tulis. Ni x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan r kuasa 2. Jadi y kuasa 2 sama dengan r kuasa 2 tolak x kuasa 2. Masukkan awak punya ni kat dalam sini. Sebab kita nak dapatkan x, benda yang awak nak boleh integrate. Kita nak integrate dia. Okay. Jadi awak dah dapat y sama dengan 2 y kuasa 2 dx bahagikan dengan pi r kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan r kuasa 2 ni. Okey, masukkan 2, bezakan r kuasa 2 tolak x kuasa 2 terhadap dx bahagi pi r kuasa 2. Okey, r awak nak integrate dia daripada bahagian mana ke mana? Radius ni awak tahulah jejari dia, kita assume r lah. Okay, daripada 0 hingga r dia punya panjang. Ni 0 hingga ke r. Awak punya bacaan y awak tu lah. Jadi kita akan integrate dia daripada 0 hingga r. Okey. Ini kita boleh selesaikan lah sebenarnya. Kita nak kamikan dx. Jadi awak punya bacaan tu 2 r kuasa 2 x tolak x kuasa 3 bahagi 3. Betul tak? Saya bezakan tu. Semua masih ada dengan saya ke? Dia memang nampak macam complicated, tapi kalau awak boleh faham yang ni tak ada masalah. Ni kamiran je lah, awak kena mahirkan kamiran awak. R kuasa 2 kamikan terhadap dx. Di R kuasa 2 dia ada tambah x kat situ. Bahagikan dengan 1. Tolak x kuasa 2 ni akan tambah 1 lah. Tambah 1 x kuasa 3 bahagikan dengan 3 unknown dia tu. Masukkan R dengan 0. Jadi gantilah nilai x awak ni. Nilai x masukkan jadi R.
Kat sini ganti R. Ini pun ganti R. Okey, awak akan dapat dua R kuasa 3 tolak R kuasa 3 bahagi 3 bahagi pi R kuasa 2. Ini awak dah boleh kembangkan lah. 2 R kuasa 3 tolak 2 per 3 R kuasa 3 bahagi pi R kuasa 2. Akan dapat 2 tolak 2 per 3. 2 tolak 2 per 3. Awak akan dapat 4 per 3 R kuasa 3 bahagi pi R kuasa 2. Yang ini dah boleh potong lah. Awak akan dapat jumlah dia sama dengan 4R bahagi 3 pi. Tadi kalau kata minta awak buktikan, betul lah awak punya persamaan tadi tu dengan tabel awak. Nanti tengok balik dekat tabel sini. Tabel awak ni. Bentuk quarter circular ni, shape ni. Untuk Y dia 4R bahagi 3 pi. R tu radius lah. Terpulang awak pakai R besar ke R kecil. Kalau pakai R besar, tulis situ R besar. X dia pun dia tak bagi dalam persamaan tu. Jadi kita tak selesaikan lah. Area kita dah guna tadi. Pi R kuasa 2 bahagi 4. Okay, ini kalau kata bentuk quarter circular. Nanti saya akan bagilah beberapa shape yang lain. Nanti awak boleh tengok kalau kat internet macam mana nak selesaikan. Ni dia punya quarter circular. Koordinat X dia, koordinat Y sama dengan pi R bahagi 3 pi. Okay. Sebenarnya kalau kata automatik lah. Sekejap, saya tulis situ lah. Awak dapat Y sama dengan 4R bahagi 3 pi. Ni lebih kepada soalan pembuktian. Kalau kata X pun sebenarnya dia punya koordinat R bahagi 3 pi. Kalau kata radius, contohlah dalam soalan given that R sama dengan 16. Bila 16, find XY. Okay, jadi masukkan je lah dalam rumus. Masukkan dalam rumus X, Y sama dengan 4R bahagi 3 pi. 4R bahagi 3 pi. Jadi masukkan 16 kat dalam sini. R ni gantikan 16. Akan dapat 4 darab 16 bahagi 3 pi. Awak akan dapat 6.791. 6.791. Jadi bila awak lukis,
Ini kalau kata positif lah kat kuadran ni. Kalau dia lukis kat kuadran sebelah sini, awak punya X akan jadi negatif. Kalau lukis kat bawah, Y awak yang negatif. Kena tahu kalau kata lukisan tu kat kuadran mana, negatif positif kena consider lah. Sini kosong, awak pun tahulah kalau baca ni, sini X, sini negatif X, ini kosong. Sini Y, bawah ni adalah negatif Y. Jadi lukisan ni kita tahulah kuadran centroid. Centroid titik centroid ni koordinatnya ini. Ini kalau semi quadrant circle. Okey. Seterusnya kita tengok pula kalau kata kita ada shape semicircle. Semicircle. Ni pun dia nak pada Y. Tapi kalau kata shape ni saya dah pernah terangkan. Kalau kata quarter circle, X dan Y dia sama. Cara kerja dia samalah. Kalau kata semicircle tadi saya dah bagi tahu apa? Apa yang dekat semicircle? Dia punya X dekat kosong. Ni awak punya titik centroid. Gambar rajah ni sebenarnya dia dah lukis lah titik centroid. Jadi macam mana kita nak buktikan X dan juga Y punya koordinat. Okey. Dia bagi kat kita dA sama dengan Y dx. Dia punya centroid untuk partikel ni Y bagi 2. Dia ada bagi hint-hint macam gini lah untuk kita selesaikan. Ni lebih kepada soalan pembuktian. Minggu depan kita buat soalan yang melibatkan pengiraan bila mana awak punya Y tu ada value. Okay. Ni kalau kata baris kat sini lah. Bodoh. Ni tadi R kuasa 2 awak. Kalau kata bulatan, kita dah tahu sini adalah R. Pakai pen merah nampak. Sini adalah R awak. Sini adalah negatif R. Dan sini adalah kosong. Ini awak punya R. Radius. Okay, jadi kita selesaikan. Yang ni pun sama jugalah. Kita dah tahu X kita. X kita dah tahu kosong. Y ni kita nak kena cari. Kita kena identify. Kita kena identify. Okay, contoh nanti kita buatlah kalau R tu nilainya berapa kita punya titik centroid. Okey. Kita cuba selesaikan soalan ni. Okay, X kita dah tahu sama dengan kosong. Y yang ni kita nak cari. Okey. Dah pukul berapa awak sekarang? Pukul 10. Sempat saya selesaikan ni, nanti awak boleh cuba-cuba tengok shape yang lain. Mungkin saya tak dapat nak cover shape triangle. Ada banyak kan shape kalau awak tengok kat table ni. Lebih kepada pembuktian. Ni saya cover 2 shape je. Nanti awak boleh tengok kalau parabolik macam mana, kalau kata circular sector macam mana, triangle macam mana, macam mana nak dapatkan dia punya bacaan. Awak boleh refer area, ini rumusnya. Okay. Back balik pada shape semicircle. Okay, semicircle ni kita dah tahu bahawa non-dat X sama dengan kosong. Okay. Y awak yang kita nak kena identify. Bezakan Y dA bahagi area. Ini samalah, area ni sebenarnya awak kamikan daripada dA terhadap A kan. Awak akan dapat A. Okey, kita selesaikan yang ni. Ambil value-value yang dia dah bagi.
Y sama dengan Y dia Y bahagi 2. Saya tulis besar-besar sikit. Y bahagi 2 DA. DA pun dah ada value. Jadi masukkan value DA. Y dx. Area untuk separuh semicircle, circle sama dengan pi r kuasa 2. Separuh daripada tu 1/2 pi r kuasa 2. Ni pun sama juga. Cuba selesaikan. Keluarkan dia punya 1/2 bahagi 1/2. Tinggalkan yang integrate kat sini. Y Y dx bahagi pi r kuasa 2. Okay, 1 bahagi 2 bahagi lagi dengan 1/2. Dapat 1 Okay, yang ini dapat 1. Jadi Y awak ni Y sama dengan, bezakan Y kuasa 2 dx bahagi pi r kuasa 2. Okey, sekarang ni apa yang awak nak kamikan? Ada dua cara lah. Terpulang pada awak. Okey, yang pertama awak boleh kamikan dia. Awak boleh buat kamiran negatif R hingga R. Daripada sini, negatif R hingga R. Sebab awak nak kamikan kat dx. Jadi boleh tengok kat situ. Okay, daripada ni. Atau boleh je awak buat assumption yang daripada kosong hingga R. Tapi ni daripada kosong sini pergi ke R. Awak kena consider lagi satu bentuk, maknanya ada 2. Ada 2 bentuk quadrant circle. Macam tu. Okay, katalah saya nak pakai yang kedua. Nanti awak boleh cuba. Awak boleh cuba yang ni. Saya buat yang nombor 2 ni. Okay. Y sama dengan, saya ada 2 lah. Daripada kosong hingga R, Y kuasa 2 dx bahagikan dengan pi r kuasa 2. Kalau kata yang awak nak buat tu, ataupun yang ni, negatif R pergi ke R. Y kuasa 2 dx bahagi pi r kuasa 2. Mana-mana boleh. Kita cuba selesaikan yang merah. Y sama dengan, okay, 2 ni jangan lupa, 2 tetap ada kat depan. Kita bezakan. Okay, Y kuasa 2 macam tadi juga, kita tak boleh bezakan sebab dia punya, kita tak boleh nak integrate sebab dia different integral. Kena tukar dia punya
Y kuasa 2. Refer balik formula ke atas, diberi bahawa X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 ni Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi kita masuklah situ. R kuasa 2 tolak X kuasa 2. Pi R kuasa 2. Kita nak bezakan daripada kosong hingga R. Kalau kata negatif tu nanti awak kena tolak lah. Yang ni kalau kosong kita dah mudah, kita tak payah nak kembangkan dia banyak-banyak. Kalau awak pakai negatif R, nanti awak kena tolak pula dengan yang awak kembangkan negatif R. Sebab tu saya pilih yang tulisan merah. Kita nak mudahkan kita punya pengiraan. Jadi kalau awak mahir kamiran, awak akan decide untuk pilih yang colour merah. Kalau awak rasa awak nak pakai yang biru boleh, tapi nanti jalan kerjanya jadi panjang. Okey, selesaikan. X tolak X kuasa 3 bahagi 3. Karbo bahagikan dengan pi R kuasa 2. Okey. Yang ini masukkanlah. Ni masuk jadi R, ni pun jadi R. Okey, awak akan dapat, sorry anak saya dah bangun. Y, saya habiskan yang ni lah Saya habiskan ni, lepas tu awak tengok beberapa latihan nanti. R kuasa 3 tolak R kuasa 3 bahagi 3. Pi R kuasa 2. Ni sama jugalah awak kembangkan 2 tolak 2 R kuasa 3 tolak 2/3 R kuasa 3 bahagi pi R kuasa 2. 2 tolak 2 tolak 2/3 sama dengan 4/3. Sama je macam tadi. 4/3 R kuasa 3 bahagi pi R kuasa 2. R boleh hapuskan. Yang bawah ni tinggal di R. Akan dapat 4/3 pi 4R bahagi 3 pi. Inilah awak punya Y bar. Okey, jadi persamaan awak X bar, Y bar sama dengan 0 4R bahagi 3 pi. Contohlah. Given R sama dengan 8. Contoh kat sini 8, sini negatif 8, sini 8, sini kosong. Jadi X bar, Y bar awak sama dengan 0 4R bahagi 3 pi. Jadi kiralah awak punya koordinat titik sentroid. 0 4/8 bahagi 3 pi. Akan dapat 0 4/8 bahagi 3 pi. 3.4. Inilah awak punya titik sentroid bagi semicircle sekiranya R adalah 8. Titik ni
kat sini. Ni kalau pembuktian, saya ajar awak pembuktian sebab kalau nak buat pembuktian dekat internet ada banyak contoh lain yang awak boleh study. Ni bentuk yang mudah. Kalau kata next, awak boleh tengok. Ni nanti screenshot lah, study balik, fahamkan macam mana. Sebab nanti dalam soalan kita tak adalah direct bagi soalan untuk pembuktian. Kita akan bagi latihan ataupun kita akan minta, kita ada bagi persamaan yang value lain untuk awak selesaikan. Jadi kita nak kena tahu macam mana nak selesaikan nilai tu sekiranya kita nak tahu kat mana value ataupun kat mana koordinat X dan Y awak. Okay, ni nanti awak boleh cuba cari kat internet macam mana kalau bentuk triangle. Dapatkan study dia punya bentuk triangle. Ni tak payah hantar lah, just study. Saya punya anak saya dah bangun. Kalau saya nak layan dia sekejap pun nanti dah nak habis kelas kan. Sambil-sambil tu awak cari bentuk triangle. Yang ni saya tak sempat lah nak tunjuk. Okay, cuba tengok circular sector. Pun cuba cari dia macam mana nak selesaikan dia punya centroid kat X dan juga Y. Nanti kita next kita boleh tengok lah kalau kata soalan-soalan macam ni Y dia ada nilai, dia punya kalau yang ini shape dia bukan circle lah, bentuk ellipse. Ni bentuk ellipse. Jadi kat mana ataupun kita nak pakai yang formula macam mana. Dalam soalan statik ni awak kena tunjuk integration dia. Awak kena tunjuk integration dia. Yang tadi formula yang dapat X punya bacaan semua ni adalah dia punya area ataupun moment arm dia. Minggu depan saya akan tunjuk yang ada contoh lah. Yang ini awak fahamkan dulu konsep-konsep macam mana tercetusnya bentuk ni. Segi bentuk table ni. Macam mana nak dapat X centroid dan juga Y centroid dia. Kemudian apa area ataupun apa formula area untuk setiap shape. Fahamkan yang ni. Cuba buatlah latihan-latihan ni. Next week bila saya buat example, awak dah ada idea macam mana benda tu terjadi. Saya nak awak fahamkan dulu macam mana dapat X centroid dia, macam mana dapat Y centroid dia. Okay, boleh tak? Boleh Puan. Ke hari ni punya kelas macam berat sikit Boleh Puan. Boleh Puan. Kita cuba buat yang tu dulu. Awak fahamkan apa yang kita belajar hari ni. Kita ada persamaan. Macam kan ada awak nampak X raincoat sikit tu yang saya kata centroid untuk area tu. Itu dia punya centroid. Dia punya centroid pada area yang kita dia centroid pada titik. Yang pink ni dia punya centroid dekat situ. Persamaan dia dah bagi. Sekarang kita bukan nak tahu centroid pada kawasan pink, kita nak tahu pada semua kawasan biru ni. Jadi formulanya dia bantu kita hanya pada kawasan pink. Jadi kita kena selesaikan, kita integrate guna bahagian pink ni untuk dapatkan keseluruhan bahagian biru. Minggu depan kita akan masukkan value pula pada setiap awak punya centroid, pada awak punya area. Jadi jawapan awak tak adalah dalam bentuk yang saya tinggalkan tadi. Fahamkan yang itu, minggu depan punya pengiraan awak dah tak ada masalah untuk selesaikan. Kalau kata awak tak faham table tadi, next awak nak masuk lagi dalam, awak macam lost. Kalau boleh cuba lihat, awak tengok balik shape-shape yang dalam table ni. Shape-shape dalam table ni macam mana dia dapat benda-benda ni. Sebab awak tak boleh simply ambil tau. Memanglah kita tahu ni dia punya bentuk. Tapi dalam soalan kita nak tengok awak buat pembuktian terlebih dahulu dan daripada situ
kita tak bagi value A ke, kita tak bagi value B. Jadi awak tak boleh nak selesaikan nanti. Kita tak bagi panjang A berapa, panjang B berapa. Kita akan bagi value dia punya kita bagi. Kita just nak tengok awak selesaikan integration. Jadi awak kena tahu macam mana nak buat integration lah dalam chapter ni. Okay, kalau tak ada masalah untuk integration, awak dah boleh faham untuk nanti masuk ke bahagian composite. Okay. Kelas hari ni saya buat sampai sini dulu. Saya nak awak faham yang table tadi dulu, okay? Minggu lepas punya recording saya tak bagi ke awak lagi kan?